Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan memilih kita untuk hadir di dalam kuliah duha. Ini adalah satu fenomena ataupun satu keadaan, satu suasana yang sangat-sangat bagus. Alhamdulillah. Kalau kita kembali ke 20 tahun, 30 tahun yang lepas, ya, tuan-tuan, perempuan, akak-akak, abang-abang ni yang pernah hidup 30 tahun lepas, kita boleh bandingkan dengan hari ini. 30 tahun lepas masjid pun hidup tak hidup, apatah lagi nak ada majlis-majlis ilmu. Tetapi alhamdulillah, masya Allah, sekarang ni kuliah maghrib pun dah penuh, kuliah subuh penuh, kuliah duha pun setengah-setengah surau dan masjid dah mula setiap hari ada, yang ada selang sehari. Kat Muar ni alhamdulillah. Kalau kat KL, Selangor, JB tu dah lama dah. Kalau kat KL saya pernah pergi di Bangi tu, kuliah lepas subuh ada, duha ada, zuhur ada, kuliah lepas asar untuk budak-budak mengaji ada, kuliah maghrib ada, kuliah isyak pun ada sampai pukul 11 malam. Alhamdulillah. Semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semua ini adalah tanda kasih sayang Allah Taala pada kita. Allah Taala beri taufik hidayah. Allah Taala pilih kita, gerakkan kita untuk kita berkumpul menuntut ilmu. Apa-apa sahaja ilmu yang dikongsikan oleh mana-mana ustaz, insya-Allah semuanya bermanfaat sekiranya kita ikhlas dan kita betul-betul datang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui perantaraan menuntut ilmu dan beramal dengannya. Baik tuan-tuan, perempuan dan rahmat Allah SWT sekalian, insya-Allah pada pagi yang mulia ini saya sebenarnya hanya sekadar mengganti ustaz yang tidak hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian saya pada pagi ini dapat kita manfaatkan untuk kita meningkatkan lagi iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada setiap minggu Sabtu malam Ahad saya mengajar di masjid ini sirah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dan ada setengah masjid saya mengajar tafsir, ada setengah masjid saya mengajar hadis, ada setengah masjid saya mengajar fardu ain. Di Kampung Kelantan saya mengajar kitab Indahnya Hidup Bersyariat fardu ain. Di Kesang saya mengajar hadis, dan kebanyakan masjid-masjid dan surau yang lain saya mengajar sirah dan juga tafsir. Tapi pada pagi ini saya ingin berkongsi tentang satu perkara yang penting yang saya pun dah mulakan di Masjid Balik Sepongkat sebenarnya sebelum pada minggu ini, Jumaat yang lepas ni, iaitu berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang iman ni sangat-sangat banyak. Antaranya Allah Subhanahu wa taala seru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iaitu Allah Taala panggil orang-orang yang ada iman. Dan juga Allah SWT memberitahu kejayaan-kejayaan tentang orang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman itu banyak.
Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh tentang iman. Maka oleh kerana itu kita perlu juga mempelajari sebenar-benarnya tentang iman. Bahkan kita perlu berpegang teguh dengan 3 jenis rukun. Kalau kita ni ada rukun negara untuk kita mengukuhkan kehidupan kita di negara Malaysia ini supaya berlakunya keamanan, keharmonian, kena pegang rukun negara. Contohnya begitu. Begitulah kita di dalam memantapkan agama kita, kita perlu pegang pada 3 jenis rukun. Apa 3 jenis rukun tu? Yang pertama ialah rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 ini kebanyakannya perbincangan tentang fiqh ataupun fardu ain. Apa rukun iman yang rukun Islam yang 5? Mengucap 2 kalimah syahadah. Ini ada akidah kat sini. Kemudian solat. Ini kita belajar dekat fardu ain ataupun fiqh. Begitu juga zakat, puasa, haji. Ini semua perbincangan di dalam kitab fiqh ataupun fardu ain. Alhamdulillah kita daripada kecil kita dah banyak dah didedahkan dengan ilmu fardu ain ni yang berkaitan dengan rukun Islam. Dan satu lagi rukun yang kita kena pegang betul-betul, faham betul-betul, pelajari betul-betul, itulah rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 apa dia? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu beriman pada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan, kepada nabi-nabi, kepada hari akhirat, dan juga kepada qada dan qadar. Beriman kepada Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan para jemaah semua banyak belajar tauhid. Banyak ustaz-ustaz yang mengajar tauhid. Kemudian beriman dengan malaikat, ini pun ilmu akidah dan sebagainya. Beriman dengan kitab, beriman dengan para rasul, kisah-kisah Nabi banyak kita baca, kita dengar dalam sirah Nabi. Beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan qada dan qadar. Baik, beriman dengan hari akhirat ini adalah salah satu tajuk yang penting untuk kita fahami. Sebab apa? Itulah kehidupan asal kita. Kita akan kembali kat sana. Apa persiapan yang perlu kita sediakan untuk kita bawa bekal ke alam akhirat? Apa bekalannya? Saya selalu bertanya kepada pelajar-pelajar dan juga jemaah. Kita cuba selalu fikir, kalau aku mati sekarang ini, sekarang ni aku mati. Mungkin sebelum ni pun saya dah ambil alih kuliah-kuliah duha, saya cakap benda yang sama benda ni. Kalau kita fikirkan, kalau aku mati sekarang ni kalau aku mati, bila-bilalah kita fikirkan sekarang ni kalau aku mati, apa yang aku dah bawa untuk bekalan akhirat? Apakah perkara yang betul-betul boleh menyebabkan aku ini selamat di alam kubur, selamat daripada mahsyar, selamat di titian sirat, selamat daripada api neraka, dan hingga akhirnya masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Agak-agak apa? Dan apakah amalan yang mungkin menyebabkan aku masuk neraka? Apakah bekalan yang boleh membawa aku masuk ke syurga? Dan apakah bekalan yang mungkin sekarang ni ada pada aku yang membawa aku masuk neraka? Dua perkara ni selalu kena fikir. Sekiranya rasa macam belum cukup, dan sepatutnya kita sentiasa kena rasa belum cukup, kita jangan berada dalam zon selesa. Macam kita berniaga lah, macam kita cari duit, kita tak boleh rasa selesa. Supaya apa? Supaya kita terus maju, supaya kita tak ada sifat malas. Kita jangan rasa kita dah selesa, kita jangan berada dalam zon selesa, kena sentiasa rasa tak puas hati. Kalau kita dah banyak mengaji pun, kita kena rasa bahawa belum cukup lagi ni.
Mungkin tajwid masih tak betul, kena sentiasa dalam urusan kebaikan, kena sentiasa rasa belum cukup. Kalau kita rasa dah cukup, mungkin akan datang sifat riya, ujub, takabur, rasa bangga diri dan sebagainya. Dah banyak dah belajar, bahkan dah banyak mengajar sekalipun, tak boleh rasa cukup. Kena rasa diri masih kurang, kena banyak lagi usaha menuntut ilmu. Sebab tu kadang-kadang kita lihat, Masya Allah, ulama'-ulama' bila duduk dalam majlis ilmu, dia bukan duduk dengar dari jauh macam dia dah hebat, dia duduk paling depan. Ramai ulama'-ulama' kita pun, contohnya macam arwah Ustaz Ismail Kamus, kalau dia dengar Datuk Harundin ceramah tu, dia duduk paling depan, congok macam tu, tengok betul-betul. Baru ni Ustaz Azhar Idrus, dia pergi majlis ilmu Habib Ali. Habib Ali tu lebih muda daripada dia, tapi bila dia duduk depan, dia duduk betul-betul, tengok macam tu, tulis lagi, siap ambil tulis, salam cium tangan lagi. Masya Allah, padahal dia lebih tua dan ilmu dia pun hebat. Sebab apa? Sebab dalam diri ada rasa belum cukup lagi. Ini dalam kebaikan, kita jangan rasa dah cukup. Kalau kita dah banyak infak pun, 1,000, 2,000, 10,000, 100,000 sekalipun, kena rasa belum cukup. Dan apa sahaja kebaikan, dah pergi umrah 100 kali, dah pergi haji 10 kali, belum cukup. Ini cara kita untuk menambah kebaikan, supaya bekalan kita tadi cukup untuk menyempurnakan rukun iman, percaya pada hari akhirat. Begitu juga dalam keburukan, dalam dosa, kena fikir, apa lagi urusan aku yang belum selesai dengan Allah, belum selesai dengan manusia, belum selesai dengan makhluk yang lain. Apa lagi yang aku belum selesai dengan Allah? Hutang solat dah selesai ke belum? Hutang belum, hutang tak puasa. Ibu-ibu yang mungkin zaman muda dulu waktu mengandung, banyak hari lagi tak puasa, tak selesaikan, macam mana ni? Kena belajar ilmu fiqh, cara nak qada tu macam mana. Kalau mengikut sebahagian pendapat, macam mana nak bayar fidyah tu, kena doublekan lagi pula, kena kira tahun-tahun yang kita telah lepas tetapi tidak mengqadakan. Jumpa pejabat agama, tanya betul-betul macam mana ni kiraan. Itu cara kita nak selesaikan urusan kita dengan Allah. Zakat, baru tahun ni aku tahu zakat. Saya pernah jumpa seorang ustaz, dia alhamdulillah mengajar, dapat sikit duit, gaji ada, dapat sikit duit, orang dia nikahkan orang ada, dapat sikit duit. Selama ni dia ingatkan dia bukan orang yang mengeluarkan zakat. Tapi bila duduk, saya ada masukkan sikit cerita zakat, lepas tu dia terfikir, aku ni zakat dah keluar. Ni ustaz ni, bukan kata dia jahil, tapi dia tak pernah tahu pun rupanya harta yang dia ada sampai tahap kena keluar zakat. Lepas tu dia jumpa Syekh, anak baru sedar lah, rupanya anak ni rupanya kena keluarkan zakat. Anak rasa dah 3 tahun ni anak sepatutnya kena keluarkan zakat. Tapi bila dengar hantar cerita tadi, baru anak terfikir. Dia pun fikir kira 3 tahun punya zakat. Nak ceritanya, kita kena cover balik, kena bayar balik apa yang kita tak keluarkan sebelum. Apa sahajalah urusan kita dengan Allah. Haji belum pergi, nanti kalau mati nanti macam mana? Beritahu anak, bayarkan haji badal, ambil yang betul-betul punya, bukan cari yang murah-murah, cari yang betul-betul orang buat. Jangan kira murah tak murah. Ni haji badal, cari yang paling murah, tak tahu buat tak buat. Ni hutang kita dengan Allah. Begitu juga dengan Nabi, begitu juga dengan agama. Apa sahaja urusan kita yang belum selesai, supaya kecacatan ni kita tak bawa ke alam akhirat. Kalau kita dah dilahirkan ke alam selepas ini, iaitu kita dah keluar daripada dunia masuk ke alam yang lepas ni dalam keadaan cacat, dah tak boleh nak betulkan. Ibaratnya macam orang yang cacat daripada dalam perut ibu, dia tak ada mata, tak ada telinga, tak ada tangan daripada dalam perut ibu. Bila lahir memang dah tak boleh nak buat apa. Lahir-lahir buta, memang
segi hukum akalnya tak akan boleh dapat penglihatan. Orang buta, kalau buta sebab kalau dia dah tua ataupun dah pernah dapat penglihatan lepas tu buta, insya-Allah ada harapan lagi boleh dapat penglihatan. Tapi lahir-lahir dah buta, cacat, biasanya memang tak akan berjaya untuk dapat penglihatan. Sebab cacat daripada dalam perut ibu. Begitulah contohnya. Kita sekarang ni berada di bumi dunia, bila kita dah masuk ke alam yang lain dalam keadaan cacat, cacat amalan kita, cacat akidah kita, cacat yang lain-lain, dah tak ada dah masa untuk kita betulkan kat sana. Ni sekarang ni lah masa kita untuk baiki diri kita. Hutang kita bersama manusia, kekurangan-kekurangan kita dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik kita, bertengkar kerana harta, kerana tanah sejengkal, putus adik-beradik. Ini semua tuan-tuan puan sekalian akan dibawa ke alam akhirat. Dalam hadis kata apa? Sesiapa yang mengambil sejengkal daripada hak saudara dia, tanah ke apa ke, alihkan batu, sempadan dan sebagainya, akan dibelasah dalam kubur, akan terbenam sejauh 70,000 hasta. Ambil hak saudara. Ini semua kita kena fikir. Ini tanda-tanda kita beriman dengan alam akhirat. Bukan beriman tu sekadar kita cakap aku percaya alam akhirat, aku percaya kehidupan selepas mati, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan perkara itu. Kena muhasabah. Apa dosa aku dengan adik-beradik, dengan jiran tetangga? Jiran tetangga kadang-kadang kita disakiti ataupun kita menyakiti jiran. Contoh yang kadang-kadang berlaku di rumah-rumah taman, kucing ataupun ayam kita berak kat rumah sebelah. Rupanya dia ada, baru ni ada keluar surat khabar, satu artikel menceritakan, satu tajuk dia maklumat yang ramai orang tak tahu. Antaranya, kalau kucing kita berak kat rumah sebelah, kita yang kena basuh. Kalau tak basuh, dia boleh report, boleh kena saman. Kambing kita masuk kebun orang, orang tu ambil duit upah, ambil duit denda sebab masuk taman, masuk kebun dia. Kalau polis datang, katakanlah seekor kambing 100, polis akan menangkan orang yang minta duit tu daripada tuan kambing. Sebab apa? Ini masalah-masalah kejiranan dan sebagainya adalah juga di antara sebab-sebab kecacatan yang akan kita bawa ke alam akhirat. Benda-benda kecil ni selesaikan sekarang. Biarlah kita malu sikit kat dunia, minta maaf dengan jiran ke, minta maaf dengan orang, tetapi kat alam akhirat kita selamat. Jadi tuan-tuan, perempuan daripada Allah SWT sekalian, dalam kitab yang saya bawa ni banyak cerita tentang alam akhirat. Antaranya yang saya nak kongsikan di sini ialah tentang satu tajuk, namanya An-Nar, api neraka. Min adlillahi ta'ala wa hikmatihi annahu bayyana at-tariqain wa hadal insana najdain, imma syakira wa imma kafura. Allah Ta'ala dengan penuh hikmahnya telah menerangkan kepada hamba-hambanya dua jalan, dan telah memberi petunjuk pada manusia kepada dua jalan, sama ada jadi orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang taat akan dapat syurga, akan dapat rahmat, akan dapat pengampunan. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang buat maksiat akan api neraka, kerugian dan pengharaman daripada rahmatnya. Sesiapa yang dapat hidayat, dia telah berusaha untuk menjayakan dirinya sendiri. Siapa yang sesat, maka sesatlah dia daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membezakan antara ahli syurga dengan ahli neraka. Firman Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala beritahu apa? Tidak sama
sama sekali tidak sama antara ahli neraka dan ahli syurga. Sebab ahli syurga mereka adalah orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan sekalian, siapa yang dikatakan orang berjaya? Adakah apabila kereta kita besar, kereta kita 100, 200 ribu, 1 juta, 2 juta punya kereta bermaksud kita berjaya? Adakah kalau rumah kita, rumah banglo 10 tingkat itu dikatakan kita berjaya? Adakah kalau kita dah terkenal, masyhur, itu dikatakan berjaya? Siapa sebenarnya orang berjaya? Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, orang yang berjaya ialah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Faqad faz itu maksudnya benar-benarlah dia telah berjaya. Siapa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Sesiapa yang telah terselamat daripada api neraka dan masuk syurga, bila masuk syurga, itulah orang berjaya. Sama ada dulu waktu kat dunia dia miskin, ataupun dia kaya, ataupun berjawatan, ataupun tak ada jawatan, ataupun ada kerusi, ataupun tak ada kerusi, ada pengikut, tak ada pengikut, tak kisah siapa pun dia, selagi mana dia taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dia adalah orang berjaya. Inilah yang dikatakan adil yang sebenarnya. Allah Maha Adil. Sebab kalau kaya, bukan semua orang boleh kaya. Kalau miskin, bukan semua orang miskin. Sihat, bukan semua orang sihat. Sakit, bukan semua orang sakit. Tetapi setiap seorang bagaimana dia taat perintah Allah dalam keadaan dia. Dia kaya, dia taat perintah Allah dalam kekayaan dia. Dia miskin, dia taat perintah Allah dalam keadaan miskin dia. Dia sihat, taat perintah Allah dalam sihat dia. Dia sakit, taat perintah Allah cara sakit dia. Dia perempuan, taat perintah Allah cara perempuan dia. Dia lelaki, taat perintah Allah cara lelaki dia. Yang penting sejauh mana kita taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, mengikut sunnah Nabi SAW, di situlah ada kejayaan yang sebenar. Rumah kita besar, tak ada masalah. Islam tak larang rumah besar. Kita miskin, tak ada masalah. Ramai para sahabat miskin. Tetapi miskin yang tidak mencuri, miskin yang tidak membesarkan dunia, miskin yang tidak menyusahkan orang, miskin yang tidak meminta-minta untuk peribadi. Kaya, tak ada masalah. Tapi jangan kaya yang sombong, kaya yang tak keluar zakat, kaya yang tak melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat. Semua itu adalah sistem dalam Islam untuk membawa kejayaan pada setiap orang, sama ada dia kaya, miskin dan sebagainya. Saya baca ni sebenarnya kita Arab Saya terus terjemahkan pada bahasa Melayu supaya tidak ambil masa untuk baca bahasa Arabnya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencipta hamba-hambanya dan telah memerintah mereka supaya berlaku taat. Dan Allah menjanjikan untuk orang mukmin akan syurga dan memberi ancaman pada orang yang mendustakan Allah dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kewajipan kepada masyarakat, kepada umat dia supaya beriman dengan rasul-rasul seperti mana termaktub dalam Quran dan hadis. Dan seperti mana Nabi SAW sabda, innama mathali wa mathalin nas kamathali rajulin, contoh ibarat aku bersama dengan manusia ialah seperti satu orang lelaki yang menghidupkan unggun api. Ini Nabi SAW di dalam menyampaikan ilmu, dia suka buat contoh-contoh pemisalan supaya mudah difahami. Nabi kata apa? Umpama aku dan umat aku yang selalu aku halang mereka daripada melakukan suatu, suruh mereka melakukan suatu, Nabi SAW nak memberi gambaran. Kenapa Nabi larang, kenapa Nabi suruh? Gambarannya macam ni. Ibaratnya seperti satu orang lelaki yang menghidupkan api, unggun api. Bayangkan unggun api. Apabila telah terang kelilingnya, apabila api telah besar, terang keliling, maka datanglah serangga-serangga yang suka bermain dekat tepi-tepi api dan nakkan cahaya-cahaya api. Maka bila dia datang dekat, lelaki itu pun mula menghalau serangga-serangga ni yang berterbangan ni supaya jangan datang dekat api, supaya jangan supaya mereka tak terbakar. Ada yang degil dekat dengan api, terbakarlah dia.
ada yang takut, dengar cakap, lari, maka selamatlah dia. Itulah ibarat Nabi SAW, ibarat para pendakwah, ibarat para ustaz yang cerita ini haram, ini halal, ini haram, ini halal, supaya nak selamatkan umat daripada api neraka. Guru-guru, ustaz-ustaz yang tuan-tuan puan belajar, mungkin ada cerita ni haram, ni haram, ni haram. Kenapa? Ibaratnya seperti nak menepis kita ni daripada api neraka. Jangan dekat dengan api neraka, jauh-jauh daripada api neraka. Jangan buat macam ni, jangan buka aurat, jangan makan haram, jangan makan riba, jangan buat zina, jangan mencuri. Ibaratnya seperti halau daripada api neraka. Tapi masalahnya ada orang tak suka. Alah, macamlah dia baik sangat, nak ajak aku solat, nak ajak aku datang majlis ilmu, nak ajak aku ini, nak ajak aku itu. Orang nak jauhkan kita daripada api, kita pula tak suka, wal-iyazubillah. Baik, kerana itu dalam Islam mengajar kita supaya sentiasa meminta perlindungan daripada api neraka. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sekalian, insya-Allah semua kita ni hafal satu doa, saya yakin. Kalau setakat orang Johor, orang Muar ni, satu doa ni insya-Allah semua hafal, bahkan mungkin hafal daripada kecil. Kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Allah kurniakanlah kami, fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan ke akhirat nanti dapat kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, lindungkanlah kami daripada api neraka. Ini doa paling penting ni. Doa berjaya dunia akhirat dan jauh daripada api neraka. Wa qina adzabannar. Sebab kita ada kekurangan kita ada kecacatan kita yang kita sebut tadi. Oleh kerana kita ada kecacatan, memang kita tak maksum. Mungkin kita punya istighfar pun tak boleh bersihkan sepenuhnya dosa kita. Mungkin banyak lagi kekurangan-kekurangan kita. Jadi kita cover, kita tampung, kita tampal kekurangan-kekurangan itu dengan doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kalau kita terbawa dosa ke alam akhirat pun, kalau masih belum suci lagi dosa kita, terbawa, ada juga sikit-sikit, banyak-banyak ke, tetapi dosa yang diampunkan. Tetapi dosa yang diampunkan, sama ada Allah ampunkan sendiri dengan rahmatnya ataupun dapat syafaat Nabi SAW. Baik, itu salah satu doa yang kita kena banyak sebut lepas solat kita. Bila-bila doa tu bukannya mesti angkat tangan, Rabbana atina fid dunya, tak mesti angkat tangan. Bila-bila kita boleh berdoa dengan doa-doa apa sahaja. Tetapi ada satu doa ni Nabi SAW ajar pada kita supaya kita baca setiap kali solat sebelum beri salam. Kalau kita tak boleh nak hafal, susah nak hafal, baca lepas beri salam pun tak apa. Yang penting setiap solat kita minta perlindungan daripada 4 perkara. Nabi SAW sendiri pun minta perlindungan daripada 4 perkara ni. Itu Nabi yang confirm selamat dunia akhirat, confirm maksum, tak ada dosa, confirm masuk syurga, tetap minta perlindungan daripada 4 perkara. Apatah lagi kita yang belum tentu selamat tak selamat. Apa 4 perkara ni? Ni tuan-tuan, puan-puan mungkin tengok buku-buku zikir-zikir ataupun doa-doa dalam solat dan lepas solat, ada antara doa-doa ni. Ataupun sekarang ni kita dah zaman smartphone, tulislah doa. Contohnya tajuk mungkin kita boleh cari dekat Syekh Google tu, doa lindung dari 4 perkara. Biasanya dia punya tajuk dia lebih kurang bunyi macam tu. Apa dia? Nabi SAW ajar kita, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 4. Allahumma inna ataupun inni, tak ada masalah. Allahumma inni pun boleh, aku, sesungguhnya aku. Allahumma inna, kita, kami. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah aku berlindung dengan Engkau daripada azab kubur. Wa min adzabi jahannam, dan azab api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada ujian kehidupan dan ujian mati.
Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, dan daripada ujian dajjal. Empat masalah yang perlu kita doa supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada masalah-masalah. Yang pertama apa? Masalah azab kubur. Sayyidina Uthman radhiyallahu an setiap kali lalu kubur akan menangis. Uthman ni, dia hati dia radhiyallahu an, dia hati dia lembut. Dia kalau mengaji pun mudah menangis. Tetapi dia punya menangis ketika mengaji tidak sekuat menangis ketika dia lalu kat kubur. Jadi kawan-kawan dia tanya, wahai Uthman, wahai Amirul Mukminin, kenapa kalau kau lalu kubur kau lebih menangis kuat berbanding dengan kalau kau mengaji, baca ayat-ayat tentang neraka dan sebagainya? Uthman radhiyallahu anhu kata apa? Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kubur ini sama ada dia raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Maksudnya dia adalah taman daripada taman-taman syurga, ataupun dia adalah lembah daripada lembah-lembah neraka. Siapa selamat kat kubur, selamatlah alam seterusnya. Siapa tak selamat alam kubur, tak selamatlah seterusnya. Sebab tu takut dengan azab kubur. Jadi kita perlu minta perlindungan dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada azab kubur. Kalau kita boleh hafal doa ni, kita baca selepas innaka hamidum majid. Duduk tayat akhir tu, innaka hamidum majid, ada beberapa doa yang Nabi SAW ajar. Doa-doa ni banyak dalam kitab-kitab. Antaranya kitab yang tuan-tuan boleh beli dekat Pustaka Husin depan ni, ataupun mana-mana toko-toko buku, ialah Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Kitab dia tebal macam kitab ni. Kalau bahasa Arab dia mudah tebal macam ni. Terjemah Melayu dia saya tak pasti, saya tak baca yang bahasa Melayu dia. Mungkin dia bahagikan 2 jilid dan sebagainya. Dalam tu Masya Allah, apa-apa doa, apa-apa zikir, apa-apa amalan yang bersandar pada Nabi SAW, semua ada dia punya dalil-dalil dia. Ni Imam Nawawi ni, ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Semua kitab-kitab fiqh memang yang muktamadnya yang datang daripada Imam An-Nawawi. Jadi dia telah karang satu kitab. Memang kalau kita amalkan, Masya Allah, banyak sunah-sunah, doa-doa yang power-power ada dalam kitab tu. Baik, kita minta perlindungan dengan Allah daripada azab kubur, min azabil qabr. Yang kedua, kalau tak mampu hafal tadi lepas innaka hamidum majid tu baca. Kalau tak mampu hafal, downloadlah kat handphone kita lepas sembahyang. Jadikan amalan lepas sembahyang pun tak apa. Lama-lama nanti kita dah hafal, kita bawa masuk dalam sembahyang. Yang kedua, wa min adzabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam. Azab api neraka jahannam. Tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, Nabi SAW punyalah risau terhadap umat dia supaya tak masuk api neraka jahannam. Dia yang berusaha bersusah payah untuk memberi syafaat. Panjang cerita syafaat ni, tak boleh nak cerita pagi ni. Yang penting ada syafaat uzma, beberapa jenis syafaat. Yang penting selagi mana tak selesai lagi umat masuk syurga, Nabi SAW risau, tunggu dekat dekat as-sirat. Ya Allah, umat aku selamatkan. Ya Allah, umat aku selamatkan. Ada yang dah lepas titian sirat, ada masalah dengan makhluk pula. Mahkamah sebelum sirat, mahkamah Allah sebelum sirat, itu masalah kita dengan Allah, sembahyang dan sebagainya. Lepas titian sirat, ada satu lagi mahkamah yang akan menghisap kita, menghitung kita antara kita dengan makhluk. Sebab tu di sana nanti kambing yang dulu di dunia tanduk kambing yang lain, kambing yang kena tanduk kat dunia akan balas tanduk kambing yang menyakiti dia waktu kat dunia. Itu kambing binatang. Lepas tu binatang tu mati, tak hidup. Tapi manusia dengan jin berbeza. Dia hidup selama-lamanya dalam akhirat. Kat sana nanti kena selesaikan. Di situlah nanti tuan-tuan dan puan sekalian, ramai orang muflis. Wal-iyazubillah. Kita takut. Kita takut mengajar macam-macam, dapat pahala, Masya Allah. Sampai kat sana muflis.
Waliyazubillah. Kita ingat kita datang masjid ni berkelas ilmu, kita memang masuk syurga. Mudah-mudahan macam itulah kita doakan. Tapi ditakuti, kena ingatkan juga ni, jangan nanti kita muflis ke hari akhirat. Muflis macam mana? Nabi SAW beritahu orang muflis ke akhirat ialah dia bawa pahala yang sangat banyak, sepatutnya dah boleh masuk syurga, tetapi ada orang tuntut, ya Allah, dia ni dulu kutuk aku, dia ni dulu mengumpat aku, dia ni dulu merendahkan aku, dia ni dulu dengki aku, dia ni dulu menzalimi aku. Maka waktu tu nak tebus dosa kita, nak tebus dosa dengan cara macam mana? Kena bayarlah ganti rugi, kena bayar, tebus dosa dengan pahala, bayar dengan pahala. Kalau pahala kita ada 1 bilion contohnya, 1 trilion pahala kita, ditetapkan dosa ni bayar 1 juta, 1 juta dosa pahala, bukan 1 juta ringgit. Di sana dah tak main ringgit-ringgit dah, semua pahala. Yang ni kena bayar, kena bayar, kena bayar, kena bayar, sampai kering kontang dah tak ada pahala. Masalah ramai lagi ni, ramai lagi yang kita zalimi, ramai lagi yang kita kutuk, ramai lagi yang kita ngumpat, ramai lagi yang kita tipu. Habis tu macam mana nak tebus? Ambil pula dosa orang tu, kurangkan beban dia, ambil dosa, ambil dosa, ambil dosa. Waliyazubillah, last patutnya masuk syurga, patah balik masuk neraka Allah Ta'ala. Kita takut. Sebab tu penting beriman dengan hari akhirat, dan kena selalu cerita tentang alam akhirat. Nabi SAW kalau cerita tentang akhirat ni, Nabi akan cakap, bercerita berapi. Istilah kita tu berapi, iaitu kalau bahasa Arab tu kata apa? Memberi peringatan, seolah-olahnya memberi peringatan tentang adanya musuh di belakang. Iaitu sungguh-sungguh Nabi SAW kalau cerita tentang hari akhirat. Sampai tahap para sahabat rasa nampak neraka, nampak syurga, sampai tahap macam tu. Supaya apa? Supaya tertanam betul-betul rukun iman percaya dalam hari akhirat ni dalam hati kita. Bukan setakat bila ditanya rukun iman, dah lah ingat tak ingat, sebut pun faham tak faham. Ini kita tak nak. Kita nak bawa iman yang sempurna jumpa Allah Ta'ala, iman yang sempurna jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa min adzabil qabr wa min adzabil jahannam. Dan minta perlindungan yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta perlindungan daripada keburukan hidup dan keburukan mati. Kita hidup ni ada keburukan, mati pun ada keburukan. Kita minta perlindungan dengan Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada ujian-ujian ketika hidup. Banyak ujian. Ujian isteri, ujian suami, ujian anak, ujian kerja, ujian rezeki, ujian sakit, macam-macam ujian. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ujian-ujian yang boleh menggugat iman dan amal aku. Kadang-kadang kita sihat, Masya Allah, mengaji bagus, solat bagus. Bila sakit, kita rasa macam dah putus asa dengan Allah. Sepatutnya dalam sakit pun kita cari Allah, dalam sihat pun kita cari Allah, dalam kaya kita cari Allah, dalam miskin kita cari Allah, dalam masa lapang kita cari Allah, dalam sempit kita cari Allah. Inilah tauhid, inilah akidah, inilah hubungan yang betul dengan Allah Ta'ala. Sentiasa hati kita terpaut dengan Allah. Allahus Samad. Ini kita faham, jangan kita baca sahaja. Allahus Samad tu maksudnya kepada Allah lah tempat bergantungnya semua makhluk. Setiap masa dan keadaan hati kita terpaut dengan Allah. Ini yang dipanggil sebagai orang-orang yang berzikir, adzakirin wa dzakirat, lelaki dan perempuan yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Ketika kita hidup ada ujian-ujian tertentu. Kaya pun ujian. Jangan bila sebut ujian tu miskin, kita nampak gambaran miskin. Miskin ujian, tak ada duit ujian, tak. Saya ada kenal beberapa orang yang mana waktu dia miskin dulu, Masya Allah, surau, mengaji, doa, sembahyang sunat. Bila Allah uji dengan kaya, sikit je kaya, bukanlah kaya sampai jutawan, sikit je kaya, dah tak nampak kat surau. Padahal masih boleh ada masa lagi, kesibukan dia tu boleh pergi surau, boleh pergi masjid. Kaya pun ujian, miskin pun ujian, sakit pun ujian, sihat, semua ujian ini kita mesti lulus. Mesti lulus. Kenapa Allah Ta'ala beri kita sakit?
Kerana Allah Ta'ala nak kita mentauhidkan dia waktu kita sakit. Selama ni aku beri kau sihat, engkau telah mentauhidkan aku. Aku nak tingkatkan lagi darajat engkau. Beri sakit, cari aku dalam sakit engkau. Cari keredaan aku dalam sakit engkau. Cari ketaatan pada aku dalam sakit engkau. Maka Masya Allah, tuan-tuan perempuan, diuji dengan kesakitan, mentauhidkan Allah, jaga syariat Allah dalam sakit, Allah tingkatkan darajat. Bisnes bagus, naik, kita pun zakat sana, zakat sini, sedekah sana, sedekah sini, Allah gembira dengan kita. Engkau telah mencari aku dalam kekayaan kau, sekarang aku nak engkau cari aku dalam kemiskinan kau. Allah pun turunkan sikit ujian, beri kita kekurangan sikit, miskin sikit. Taklah miskin teruk apa ke dana, tapi bisnes merundum sikit. Baru ni saya jumpa seorang kawan saya, bisnes dia Masya Allah bagus. Sebelum ni baru ni jumpa, dia kata, Ustaz, saya sekarang kalau roda tu tengah berpusing, sebelum ni saya ke atas, sekarang tengah kat bawah. Itu biasa, normal. Allah Ta'ala jadikan kehidupan seorang tu. Berniaga kuih, laku, suka kita. Tepi jalan ni, niaga, dapat RM200. Oh, suka. Sekali hujan, satu pun tak laku. Allah Ta'ala nak kita cari keredaan dia dalam tak laku tu. Inilah Allah sayang pada kita. Dia nak kita ni dalam keadaan apa pun, kita ada hubungan kait dengan dia. Bila kita berjaya connection dengan Allah, dalam apa sahaja kejayaan, dalam apa sahaja keadaan, di situlah kejayaan. Kita berjaya connectionkan hati kita dengan Allah, dalam apa sahaja keadaan kita, di situlah kejayaan yang sebenar. Miskin kita pun hati masih bersyukur pada Allah, terima kasih pada Allah. Kaya pun miskin, kita bersyukur, berterima kasih pada Allah. Masya Allah. Inilah hamba Allah yang sebenar. Inilah hamba Allah yang sebenar. Suami buat masalah pun jaga hubungan dengan Allah. Suami bagus pun jaga hubungan dengan Allah. Isteri masalah, jaga hubungan dengan Allah. Isteri bagus, jaga. Semua apa sahaja. Wa min fitnatil mahya, berujian hidup, hubungan kita terus dengan Allah Ta'ala. Wa min fitnatil mamat, min fitnatil mahya wal mamat, daripada ujian ketika nak mati. Ni pun satu hal. Kadang-kadang kita Masya Allah jaga solat, tahajud, duha, witir, semayang 5 waktu jaga, qabliyah, ba'diyah. Tiba-tiba di akhir hayat, tengah sakit, sakit lutut, sakit terdampar di hospital, kita tinggalkan solat. Tinggal solat sebab sakit tak boleh. Selagi mana ada akal, wajib kita solat. Walaupun dekat ICU, terlantar ke hospital ICU, tak boleh bergerak, tetapi akal masih ada, tetap wajib solat dengan cara sakit ketika itulah. Jangan bila nak mati, waktu itulah kita tinggalkan solat, waktu itulah kita dah tak mengaji. Jangan sampai ngaji tu tak apalah, sunat, ni yang solat ni. Jangan sampai kita nak mati dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sebab tinggalkan solat. Solat ni tak boleh tinggal dalam keadaan apa sekalipun. Solat tak boleh ditinggal selagi mana ada akal. Tapi kalau dah memang pengsan, tak ada akal, itu tak apa, apa sahaja keadaan. Sebab tu kita kena belajar juga cara solat orang sakit, sebagai persiapan kalau kita sakit nanti, macam mana dalam sakit kita pun kita taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita hamba dia. Jangan kita rasa itu sebagai satu bebanan. Kalau kita rasa solat dalam keadaan sakit itu, apa sampai beban macam tu sekali, kenapa? Itu tanda hati kita masih ada masalah, ilmu kita ada masalah, pengenalan kita pada Allah ada masalah. Tapi kalau dalam bebanan itu kita rasa nikmat, Masya Allah, itulah satu nikmat yang besar sebenarnya. Dalam bebanan, dalam tekanan, dalam ujian, kita masih lagi sayang pada Allah, syukur pada Allah, ni hebat. Nak dapat ni kena usaha, kena belajar. Para sahabat dah dapat dah benda ni. Para sahabat sebab itu mereka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka sanggup bersusah payah kerana orang lain semata-mata untuk menyenangkan orang lain, menyusahkan diri sendiri untuk menyenangkan orang lain. Susah sifat ni. Sifat ithar dipanggil. Dalam Al-Quran diistilahkan sebagai ithar.
iaitu bersusah payah semata-mata untuk menyenangkan orang lain. Wa min fitnatil mahya wal mamat, kadang-kadang ujian ketika malaikat nak cabut nyawa, syaitan datang. Nanti bila-bila ada masa insya-Allah, buatlah kelas siapa-siapa ustaz-ustaz ke, cerita tentang sakaratul maut aja. Ilmu tentang sakaratul maut ni, kalau ceramah satu maut pun, saya pernah mengajar saya pernah beri ceramah juga lah di KL waktu tu. Universiti buat ada satu universiti tu buat kuliah perdana. 2 jam tak habis cerita sakaratul maut aja. Dia orang kata 2 jam, saya pun carilah apa-apa yang patut ceramah, itu pun tak habis cerita tentang sakaratul maut aja. Bagaimana detailnya waktu tu, malaikat datang, syaitan datang, macam mana keadaan kita pada ketika itu, nazak. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan daripada keburukan ujian dajjal. Kita ni tuan-tuan dan sekalian dah di hujung zaman dah. Kita tak tahu, mungkin dajjal keluar zaman kita, generasi lepas kita, wallahu alam. Tetapi sentiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan pada kita supaya kita minta perlindungan daripada keburukan dajjal. Baik. Dalam tempoh ada lebih kurang 10 minit lagi ni, dah habis 2 minit. Kita ambil lebih kurang dalam 10 minit lagi, 5-6 minit. Saya nak menyentuh sedikit tentang api neraka ni, tentang alam akhirat, keimanan dengan alam akhirat ni, tentang sedikit salah faham yang biasa tersebar di kalangan kita, bahkan mungkin di kalangan ustaz-ustaz yang mengajar, iaitu ramai yang mengatakan bahawa perempuan ni ramai yang masuk neraka. Perempuan ramai masuk neraka. Ini salah satu maklumat yang salah difahami. Ni kalau ikutkan ni, daripada jemaah lelaki perempuan, ramai perempuan. Tapi takkan perempuan ramai masuk neraka? Ini ada tajuk yang ulama bincangkan. Ada tajuk dia. Baik, memanglah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa, ringkas ceritanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa aku nampak dalam neraka ni ramai perempuan. Maka wahai kaum-kaum perempuan, bersedekahlah kamu, iaitu untuk menjauhkan kamu daripada api neraka. Salah satu caranya ialah bersedekah. Salah satu caranya ialah bersedekah. Tak kiralah sedekah dengan cincin emas, dengan gelang emas, dengan rantai emas, tak kiralah sedekah apa pun. Sedekah kuih, sedekah duit, sedekah apa yang boleh disedekah, sedekah. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu. Daripada hadis tu, ada sebahagian orang memahami bahawa perempuan yang paling ramai dalam api neraka. Tetapi ada sebahagian ulama kata itu bukan secara tepatnya macam tu. Yang dimaksudkan ramai perempuan ni bukannya daripada 1000 perempuan ni 900 masuk neraka, 100 saja masuk syurga. Bukan itu maksudnya. Kefahaman macam tu yang salah. Memanglah perempuan ramai dalam neraka, tetapi bukan digambarkan daripada 1600, 700, 800 neraka, berapa orang aja masuk syurga. Bukan. Jadi ulama kata macam mana? Ada hadis lain pula. Kalau kita setakat pegang hadis tu, macam mana pula dengan satu hadis yang mengatakan bahawa dalam syurga nanti, ahli syurga, setiap lelaki ahli syurga akan ada 2 isteri. Ni bab ni mungkin perempuan tak suka. Tapi suka kena suka, sebab tak masuk api neraka tadi kan. Ini cerita yang adil, cerita adil. Setiap ahli syurga, ni pakcik-pakcik haji-haji yang takut poligami waktu kat dunia ni, bukan takut isteri, hormat isteri. Nabi kata apa? Dekat syurga nanti setiap lelaki ahli syurga akan ada 2 isteri. Baik, kita tolak cerita poligami tadi. Sebab dalam syurga memanglah tak ada hasad dengki, tak ada jealous, tak ada apa, semua happy. Walaupun ada 3, 4, 10, sejuta sekalipun, semua akan happy. Dalam hati tak ada rasa dengki, tak ada apa-apa. Itu keadaan hidup dalam syurga. Baik. Jadi ulama dalam membincangkan bab ni tadi, ulama mengatakan sekiranya satu lelaki ada 2 isteri, bermakna katakanlah kalau 1 juta lelaki masuk syurga, ada berapa juta perempuan dalam syurga? 2 juta. Itu paling kurang 2 isteri. Kalau haji-haji, ahli-ahli masjid ni tak main 2.
Allah Ta'ala beri lebih lagi insya-Allah. Itu kalau dua, perempuan lebih ramai daripada lelaki dalam syurga. Macam mana boleh kata ramai perempuan dalam neraka? Ini kena faham. Jadi habis itu macam mana yang dimaksudkan dengan ramai perempuan dalam neraka tadi? Rupanya maksudnya ialah dari sudut nisbah. Okey, contoh. Kan sekarang ni perempuan dah semakin ramai daripada lelaki. Dunia sekarang ni perempuan makin meningkat jumlah dia berbanding dengan lelaki. Okay, katakanlah perempuan 1 juta, lelaki 800,000. Separuh perempuan masuk neraka. Contoh ni sebagai contoh. Separuh 50% masuk neraka, lelaki pun 50%. Nisbahnya sama, tetapi perempuan akan lebih ramai. Sebab jumlah perempuan yang hidup memang lebih ramai daripada lelaki. 50-50 pun tetap sama lelaki dan perempuan, tapi jumlah dari nisbahnya sama, jumlahnya ramai. Tetapi bukanlah yang dimaksudkan perempuan ramai ahli neraka. Yang saya nak betulkan kefahaman di sini ialah jangan kita bayangkan daripada 100 orang contohnya 10 orang aja yang masuk syurga, 90 bukan macam tu. Perempuan hebat-hebat dalam Islam pun, perempuan ni bukannya calon-calon orang. Orang yang pertama masuk Islam ialah Khadijah. Kita dah belajar dalam ilmu sirah yang saya ngajar setiap minggu kat sini. Secara mutlaknya yang mula-mula masuk Islam ialah Khadijah, perempuan. Syahid yang pertama di atas muka bumi ini di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ialah perempuan, Sumayyah. Jadi bukan main-main perempuan. Jadi kita kaitkan tadi cerita dengan iman, cerita dengan neraka ni. Janganlah kita anggap kaum wanita ni memang ahli neraka, tak. Tetapi ada beberapa perkara yang Nabi SAW ingatkan. Yang pertama tadi, cara untuk jauhkan daripada api neraka ialah banyak bersedekah tadi. Dan yang keduanya, Nabi SAW cerita yang perempuan masuk neraka ni tadi, nisbahnya tadi tu, perempuan yang masuk neraka ni kebanyakannya silap kat mana? Kebanyakannya silap kat mana? Nabi SAW beritahu ni bukan nak merendahkan perempuan, tetapi sebab Nabi sayang perempuan, supaya kaum perempuan tidak melakukan kesilapan tersebut. Apa kesilapan yang paling besar menyebabkan perempuan ramai masuk neraka? Nabi beritahu ialah kerana kufur kepada suami. Apa maksud kufur pada suami? Tak berterima kasih pada suami. Dan dia kalau dah marah, dah mengamuk, dia menafikan semua kebaikan suami. 30 tahun dah suami dia tu belikan cincin, belikan emas, belikan gelang, belikan itu, gedebak-gedebuk dah macam-macam beli. Sekali suami dia kahwin seorang lagi. Contohlah ni, tak berlaku kat sini, cerita kat Afrika ni. Lepas 30 tahun, umur suami pun dah 60 tahun, kahwin seorang lagi. Dia kata apa? Abang dah tak pernah beri apa-apa pada saya. Nampak tak? 30 tahun dia dapat emas, 30 tahun dia dah pergi umrah, dah melancong sana sini. Satu aja kesilapan berlaku, dia kata apa? Abang dah tak pernah beri apa-apa pada saya, ni nak tambah pula. Ni contohlah, contoh mudah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang lain. Contoh mudah. Keluar daripada mulut penafian kebaikan suami. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita belajar daripada kesilapan-kesilapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini supaya tidak berlaku, supaya kita semua ni yang hadir pada kuliah duha pada pagi ini bukan sahaja kita berkumpul di dalam masjid ini waktu duha, bahkan semua kita akan berkumpul dalam syurga Allah Taala. Kita duduk nanti dalam syurga nanti kita ada sembang-sembang macam kedai kopi kan, orang suka bersembang. Dalam syurga nanti sembang macam mana? Tuan-tuan perempuan ni kalau jumpa kan, kalau jumpa kat mana-mana macam sekarang tadi pun saya sambung masuk tadi, saya semayang sunat, masya-Allah kaum wanita punya perbualan seronok. Dia berbual, buat kuih apa pagi tadi, masak apa, beli ikan apa, itu biasalah. Kat syurga nanti akan berbual macam tu lah. Dulu ingat tak dekat dunia dulu macam ni. Mana kawan kita yang dulu masuk masjid tu? Tu dia punya syurga lagi tingkat tinggi. Tu yang seorang lagi tak jumpa lah, tengok-tengok masuk neraka, waliyazubillah. Semua tu perbincangan tu ada dalam syurga. Jadi kita doakan mudah-mudahan insya-Allah siapa sahaja yang datang hadir pada majlis ilmu pada pagi ini dan bila-bila sahaja di mana-mana majlis ilmu, insya-Allah bukan sahaja kita berkumpul di taman syurga masjid ni, tapi kita betul-betul akan masuk taman syurga Allah SWT. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita inginkan. Kita buat semaksimal mungkin untuk mendapat keredaan Allah.
Itu kita usaha. Sebagai penutup, saya kata apa? Kita buat semaksimal mungkin bagaimana untuk dapat keredaan Allah Ta'ala. Walaupun kita tak boleh sampai ke yang terbaik, kita buat apa yang kita boleh. Contoh sebagai penutup, Ustaz, saya baru je nak pandai-pandai mengaji ni, banyak lagi tajwid saya tak boleh, dengung saya tak betul, makhraj saya tak betul. Tak apa makcik, tak apa akak, tak apa abang, tak apa makcik, apa yang mampu buat. Gigi dah tak ada, macam mana nak sebut tha? Memanglah dah tak boleh nak sebut tha, gigi dah tak ada. Tapi apa yang mampu buat. Ustaz, saya dah tak ada duit. Dulu kalau waktu saya kaya dulu, saya lupa daratan, saya tak banyak bersedekah. Sekarang ni saya ada ala-ala kadar. Okay, makcik ada berapa? Ada RM1, sedekah. Itulah yang mampu. Bismillah. Apa maksimal yang kita boleh buat? Apa maksimal tertinggi yang kita boleh lakukan? Bismillah. Semuanya Allah Ta'ala akan terima. Kerana itu, apabila Nabi SAW satu kali minta para sahabat infak fi sabilillah untuk kumpulkan harta perang, ada sahabat bawa banyak harta, emas, pedang dan sebagainya. Ada seorang sahabat ni sebiji kurma je dia letak. Ada sahabat lain macam melekehkan lah, ibaratnya macam tu. Sebiji kurma, orang lain bawa berguning-guning kurma. Nabi SAW kata apa? Ini lebih bernilai daripada yang lain. Sebab apa? Memang kat rumah dia tak ada apa-apa dah. Jadi itulah sebiji kurma, itulah anak bini dia nak makan. Tapi itu pun habis dia beri untuk agama. Maksudnya semaksimal apa yang kita ada, walaupun sikit, tapi itu paling maksimal. InsyaAllah dengan ikhlas Allah Ta'ala akan terima. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini, bincangkan pada pagi ini, kita dapat manfaatnya dan dapat meningkatkan lagi iman, amal dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' min khashyatik wa min da'watin la يستجاب لها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat handai kami, dosa mereka yang pernah berjasa dan bakti pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya dengan amalan kami yang sedikit dan dosa kami yang banyak, kami tidak layak untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Kau. Tetapi ya Allah, Engkau adalah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rahmat Engkau adalah sangat luas, melebihi daripada banyaknya dosa-dosa kami. Maka oleh itu ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Engkau, ya Allah, tanpa hisab, dengan tersenyum-senyum dengan rahmat Engkau. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau jadikanlah kami orang yang bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, terimalah segala taubat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau matikanlah kami dalam husnul khatimah, janganlah Kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Rahim, di kalangan kami ya Allah, ada yang Kau uji dengan penyakit-penyakit ya Allah, Kau sembuhkanlah kami semua daripada segala penyakit ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang Kau uji mungkin dengan hutang piutang yang membebankan ya Allah, Kau selesaikanlah segala hutang piutang kami ya Allah. Di kalangan kami ada yang Kau uji dengan anak, keluarga, isteri, suami dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, selesaikanlah segala ujian-ujian ini ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau uji kami dengan perkara yang tidak mampu kami lalui ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Rahim, bantulah mereka yang susah, bantulah mereka yang miskin, bantulah mereka yang sakit, bantulah mereka yang memerlukan bantuan Kau ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Rahim, ya Allah, banyak lagi yang kami mahu pinta ya Allah. Kau sahaja yang mengetahui akan hajat-hajat kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, apa yang baik ya Allah, yang terlintas di hati kami dan di dalam fikiran kami, dalam doa kami ya Allah, maka Kau perkenankanlah dan Kau mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, apa yang tidak baik untuk kami, Kau jauhkanlah ya Allah. Berikanlah kami kejayaan di dunia dan akhirat
akhirat. Kau selesaikanlah segala masalah kami di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari Rabu ada kuliah di Pagi Raja, kuliah duha di kuliah duha muslimat di Pagi Raja di masjid depan sekolah. Terbuka. Masuk maklumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati sekalian, insya-Allah Masjid Pagi Raja Nur Hidayah akan mengadakan kuliah duha bersama ustaz kita pada ini. Terbuka lelaki perempuan muslimat pada setiap hari Rabu pertama dan Rabu ketiga, insya-Allah. Saya jemputlah kita sama imadahkan Masjid Pagi Raja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.